menyebabkan dia boleh masuk syurga, maka orang itu dikira orang yang sangat rugi dan dapat doa kecelakaan. Maksudnya apa? Maknanya anak yang derhaka, tuan-tuan dan puan. Sebab kita tahu pintu masuk syurga ni yang paling besar, jalan yang paling mudah sebenarnya nak dapat beli syurga Allah ni, taat kepada kedua ibu bapa. Biasa kita dengar hadis sebut syurga di bawah telapak kaki ibu, dan jarang kita dengar, tapi selalu saya nak kena ingatkan, dalam riwayat hadis lain disebut pintu utama, the grand entrance for the paradise, pintu yang paling utama nak masuk dalam syurga, dalam satu riwayat sebut adalah ketaatan pada bapa kamu. Jadi maknanya dua-dua ni penting. Taat kepada ayah, taat kepada ibu, jalan paling mudah masuk ke dalam syurga. Tapi kalau ada orang dia tidak dapat mengambil kesempatan itu, dia tidak jadikan diri dia anak yang boleh buat taat pada mak ayah dia, sehingga rugi saja dia tak dapat masuk syurga sebab kerana mak ayah dia la haula wala quwata illa billah. Maknanya orang tu anak yang derhaka. Sebab dia derhaka, layak Jibril doakan apa? Na'udzubillah, kecelakaan yang besar. Ni doa pertama ni, anak tangga pertama. Masuk kepada anak tangga kedua, tiba-tiba Nabi SAW nak jalan, kena stop lagi. Stop, berhenti, doa lagi. Ni doa yang kedua pula. Ni yang kita sebut pasal Ramadan. Jibril kata, wahai Muhammad, sekali lagi, wailun, kecelakaan yang besar, kerugian yang amat besar bagi orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, dan kemudian Ramadan berlalu pergi dalam keadaan dosa-dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kecelakaan yang amat besar. Kerugian maknanya yang amat besar, bukan sekadar rugi, tapi wailun ni maknanya doa kecelakaan, tuan-tuan dan puan. La haula wala quwata illa billah. Bagi siapa yang datang Ramadan, kemudian Ramadan pergi dalam keadaan dosa-dosa dia tidak diampunkan Allah. Maksudnya apa? Maknanya dia datang Ramadan, berulang-ulang kali datang Ramadan, tapi dia tak sungguh-sungguh usaha minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rebut peluang. Betapa banyaknya peluang bulan Ramadan ni untuk dapat pengampunan dosa. Tuan-tuan dan puan, kita maklum, ibadah puasa tu sendiri kita jaga betul-betul. Puasa ini satu yang banyak mengkafarahkan dosa. Waktu tengah malam kita bangun sahur, waktu yang mustajab untuk kita berdoa sambil minta ampun, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Ciri orang-orang yang baik, ciri orang-orang yang terpilih, ahli syurga, wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur, mereka banyak-banyak beristighfar, mereka bermunajat minta ampun kepada Allah. Bulan Ramadan, waktu kita sembahyang malam, qiyamul lail, masya-Allah, waktu kita solat tarawih, yang Allah, Nabi SAW sebut, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan secara dengan keimanan, dengan penuh mengharap redha Allah, diampunkan. Banyak sangat peluang. Tak masuk lagi peluang infak, tak masuk lagi peluang kita baca Al-Quran, tak masuk lagi peluang kita buat ihsan, banyak lagi. Banyak boleh. Tapi tu kata Jibril, kalau siapa yang datang dia bulan Ramadan, tak dapat dia pula minta pengampunan, diterima Allah pengampunan dia, masya-Allah, kecelakaan yang besar. Muhammad, jangan diam, sebut amin. Nabi SAW pun sebut amin, masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, cuba bayang, saya kata tadi, cuba bayang, kalau ada kita sekarang ni tak pecut lagi taubat kita ni, tu nak kena pecut sikit ni. Kita tak sungguh-sungguh lagi nak bertaubat, minta betul-betul, nak rasa menyesal, nak rasa kita ni benar-benar banyak buat silap, rasa kita benar-benar hamba yang perlu mengemis pengampunan Allah. Kalau kita tak buat, kalau sekiranya berlalu, saya kata tadi tuan-tuan, bukan kata maknanya tak ada apa-apa, bukan maknanya kata tak apalah, nanti lepas Ramadan ke, next Ramadan ke, nanti kita tunggu pergi haji pula, nanti kita tunggu masuk Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah kita boleh buat ibadah lagi. Bukan kata macam tu, tuan-tuan. Sebab hadis ni bagi tahu apa? Jibril doakan kecelakaan, kerugian yang amat besar. Rasakanlah diri kita ni sangat-sangat beruntung, masih ada peluang. Sebab tu kita kena buat sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kita ingat, ni doa siapa? Doa daripada Jibril alaihi salam. Jibril tu siapa? Masya-Allah. Jibril ni siapa, tuan-tuan? Malaikat. Malaikat ni Allah sebut malaikatul mukarrabin. Malaikat ni memang dah dekat dengan Allah. Lebih-lebih Jibril ketua para malaikat. Yang amin pula siapa? Masya Allah, Nabi kita SAW. Agak-agak kalau doa macam ni Allah nak terima ke tak terima? La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah.
Jadi tuan-tuan, saya balik pada cerita tadi, anak tangga yang ketiga pula, kita habiskan riwayat hadis ni. Anak tangga yang ketiga, bila sampai anak tangga ketiga pun sama juga. Tengah Nabi SAW lalu, nanti dengar, wahai Muhammad, ni doa ketiga aku nak baca. Wailun, sekali lagi kecelakaan yang amat besar, wahai Muhammad, bagi orang-orang yang disebut nama kamu, tiba-tiba dia diam sahaja. Masya Allah, sebut nama kamu, dia diam saja. Dia tak cakap apa-apa, dia tidak berselawat ke atas kamu. Wahai Muhammad, sebut amin. Nabi SAW pun kata amin. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang yang dia tidak seolah-olah mengenang, seolah tidak menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita semua maklum dah, wajib bagi kita sebut nama Nabi Muhammad, Rasulullah, Khatamul Anbiya, Ar-Rasul, An-Nabi. Bila sebut nama ni, kita mesti kena wajib kena berselawat sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita kata macam tu. Kita nak berselawat dengan selawat yang berbeza-beza, yang penting kita kena berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam bila dengar sebut nama Nabi ni. Sebab apa? Sebab kita orang beriman ni, kita kena faham, kita perlu sangat cinta dan hormat, kerana kita ini tidaklah menjadi orang beriman, tidak sampai Islam, tidak sampai iman kepada kita kalau tak dengan pengorbanan dan kesubuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba hari ini mungkin ada yang tak perasan juga. Sebab tu kita kena perasankan diri kita, tuan-tuan dan puan. Cinta kepada Nabi SAW ni satu topik yang besar. Yang penting secara umumnya kena berselawat kepada baginda Nabi SAW bila sahaja disebut nama. Mungkin kadang-kadang ada orang tak perasan, dah biasa sebut Muhammad, Muhammad dan sebagainya. Hari ini pun mungkin ramai orang nama pun Muhammad. Lebih-lebih lagi kita pula orang Melayu, bila nama Muhammad dia panggil Mamat aja. Jadi dia pun kata Mamat, dia dah tak perasan dah. Bila sebut nama Nabi Muhammad pun ingat ni Mamat mana agaknya. Jangan cakap macam tu. Kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena rasa. Jadi tuan-tuan puan, balik kepada apa yang kita sebut tadi, inilah dia peluang penting sebenarnya. Rebut balik, kita nak usaha balik sungguh-sungguh, dan kita tanya diri kita, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan, Ramadan kali ini kita dah benar-benar dapat taubat yang nasuhah, taubat yang diterima Allah. Tapi sedikit mungkin saya tambah dekat sini, mungkin takut kita terlupa macam mana menyebabkan taubat kita ni an-nasuh. Apa dia menyebabkan taubat kita dipanggil taubat nasuhah yang diterima? Dia ada syarat-syarat juga. Ini kita semak sikit syarat-syarat yang biasa kita dengar. Pertama sekali, hendaklah an-nadamu. An-nadam dalam bahasa Arab maknanya penyesalan, menyesal. Kalau kita sebut, yang kita baca doa, kita sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, istighfar kan, yang kita selalu baca sayyidul istighfar. Saya yakin tuan-tuan baca pagi dan petang tu, kalau kita sebut, kita baca, maknanya kita rasa benar tak menyesal. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Kita rasa tak benar-benar ni nak kena menyesal. Menyesal ni syarat pertama sekali. Kalau kita rasa-rasa macam tak berapa nak menyesal, tak apalah, ni pasal orang ramai-ramai pun baca, aku pun baca sama-sama sekali lah, tak apalah, nanti tunggu ada peluang lain kali, nanti baru aku betul-betul menyesal. Ni sementara ni masih ada tenaga, nanti dulu, buat dulu. Na'udzubillah. Ni masih lagi nak perlukan keuntungan banyak, ambil dulu, pakai dulu, tak kira sumber halal haram dan sebagainya. Na'udzubillah. Kalau ada rasa macam ni tuan-tuan, menyesal ke tidak, macam mana Allah nak terima? An-nadam. Dan kita baca sejarah sahabat-sahabat dahulu, bagaimana mereka dalam bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan mereka tunjuk dan buktikan dengan begitu hebat sekali. Mereka tinggalkan terus, mereka tukar balik jiwa mereka, perwatakan mereka, daripada mungkin bercakap kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Bila mereka bertaubat, jadi seorang yang sangat pelembut, kata-kata yang sangat lembut, yang penyantun, pemaaf, contoh dia. Ini antara yang kita nak kena ingatkan juga. Kemudian kita tengok yang kedua tuan-tuan. Syarat yang kedua, al-iqla'. Iqla' ni maknanya kita tinggalkan, cabut. Bahasa Arab qala'a ni cabut, maknanya tinggalkan. Ni pun
kalau kita terlibat perkara-perkara maksiat dosa yang kita pegang, yang kita ambil, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar dan sebagainya, banyak sangat yang dalam hati kita ni sendiri, perasaan-perasaan, rasa hebat diri, rasa bangga diri, rasa tinggi diri, rasa hasad dengki, rasa nak marah, rasa macam-macam ni semua nak kena ikhlas, nak kena usaha dia bagi buang. Bukan senang, tapi kena buat, barulah kita dikira taubat yang nasuh. Nak buang ni macam mana? Kita tukar dia, kita tukar dia supaya daripada rasa besar, rasa tinggi jadi rasa kecil, rasa kerdil. Itu yang kita banyak berzikir, banyak baca doa. Doa-doa ni semua kalau maksud dia kita faham, timbulkan rasa diri kita yang hina, timbulkan rasa hamba yang sebenar. Ni nak kena meninggalkan ni, tinggalkan kalau kita ada barang-barang, kalau kita ada perkara-perkara, kalau kita ada mungkin bahan-bahan dan sebagainya yang kita tahu ni semua memang tak boleh, haram, nak kena keluarkan, buang dia, tinggalkan. Ini syarat Allah SWT terima taubat kita. Yang ketiga, al-azmu, azam yang sangat kuat. Ini 3 syarat taubat. Azam, sejauh mana keazaman kita Ramadan kali ini kita tinggalkan maksiat untuk kita tak ulang balik, supaya Allah SWT terima. Astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Memang Allah SWT Maha Pengampun, nak bagi pengampunan, tetapi kesungguhan kita untuk tidak mengulangi dosa-dosa dan kesalahan kita, kerana Allah Maha mengetahui siapa yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kita kena ada keazaman, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, yang terakhir, kalau yang berkaitan dengan hak manusia, kena kembalikan. Berkaitan dengan hak manusia, tentang berkaitan hak manusia ni, sedikit juga saya nak sebutkan di sini. Tentang hak yang dari sudut material, zahirnya, hak zahir ni kita boleh pulangkan, mungkin duit orang ke, mungkin barang orang yang kita terpakai dan sebagainya. Tetapi kalau dari sudut maruah dia, tuan-tuan dan puan, ini yang ada disebut irdihi, dalam bahasa Arab disebut irdihi. Irdihi ni maknanya maruah, harga diri dia. Yang ini yang dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW sebut, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan mengumpat, tidaklah semudah dosanya Allah Ta'ala ampunkan. Kerana dengan Allah ampunkan, tapi dengan manusia, kata Nabi SAW, selagi dia tidak memintakan kemaafan, memintakan keuzuran, minta supaya diberikan kemaafan daripada orang tu, Masya Allah, payah juga, tuan-tuan. Jadi ini semua kita nak kena muhasabah diri kita, supaya mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan, tuan-tuan, insya-Allah. Ya, jadi saya kira mungkin pada petang ini kita berpada setakat ini dulu, dan insya-Allah kita akan lihat dan kita akan kongsi sedikit lagi nanti, tuan-tuan puan, pecut kita yang seterusnya insya-Allah. Sebelum Ramadan berlalu masih ada peluang, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ikhlaskan hati kita, apa sahaja yang kita boleh lakukan, yang kita tahu boleh membantu untuk diampunkan dosa-dosa kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun dah banyak berlalu, tapi sedikit yang berbaki ini masih banyak harganya, insya-Allah. Malam-malam yang ada, siang-siang yang ada, peluang-peluang yang masih ada, insya-Allah kita teruskan, dan kita yakin dan percaya dengan keikhlasan kita dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan berikan dan bukakan pintu taubat kepada kita, supaya semua kita insya-Allah bersih, semua kita insya-Allah kembali kepada keadaan yang seperti kita mula-mula orang kata dilahirkan, sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis disebutkan. Dan mudah-mudahan dengan hati yang bersih, dengan dosa-dosa yang terampun, kita dapat membina ukhuwah sesama kita dan membina masyarakat kita, keluarga kita khususnya dengan lebih baik atas panduan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya kira berpada setakat ini yang baik dari Allah, kelemahan daripada diri saya. Sama-sama kita doa mudah-mudahan Allah berikan pengampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.